Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang semua. Video kali ini aku nak kongsikan satu video kuliah Ustaz Syamsuri Ahmad berkenaan membaca doa pengampunan untuk ibu bapa selepas membaca surah Al-Fatihah dan sebelum amin. Di dalam kitab fiqh dinyatakan hukumnya harus oleh para fuqaha. Tapi Ustaz Syamsuri tak setuju dan menyuruh masyarakat jangan amalkan, takut solat terbatal kerana ada kalam asing di dalam solat. Dan disebabkan Ustaz Syamsuri sendiri tak jumpa hadis tersebut, jadi dia hukumkan bahawa amalan tersebut tidak ada hadis. Mungkin dia hafal ratusan ribu hadis, sebab tu dia kata dia tak jumpa hadis tersebut. Sebab yang berani kata aku tak jumpa hadis ni selalunya imam-imam hadis. Cara macam kita ni hafal pun tak sampai 50 hadis, tak layaklah nak kata aku tak jumpa hadis tersebut. Jadi bersama video tersebut aku kongsikan juga satu video Ustaz Ibnu Al-Hampari yang menjawab kekeliruan Ustaz Syamsuri ni. Okey, jom kita tengok video dia dulu. Yang popular dalam masyarakat kita ni apa dia? Bila waladdallin, dia pergi selit masuk Rabbighfirli wali walidayya. Kan? Jadi ada, saya pun dulu mengaji kitab-kitab dulu ni, mereka begitu sunat pula lagi, mereka kata. Pasal apa? Kononnya nak lari daripada dianggap kita ni anak derhaka. Dia kata, dia buat main pula konon satu hadis yang saya duk cari pela tak jumpa. Dia kata siapa yang 3 hari tidak ucap, tidak doa kebaikan untuk mak bapak dia, maka memadai dia dianggap anak derhaka. Dia kata. Jadi sebagai nak mengelak daripada dianggap anak derhaka, dia kata tiap-tiap kali dalam semayang, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, masuk untuk Rabbighfirli wali walidayya. Tuhan ampunkan aku dan ampunkan dua mak bapak aku. Baru amin. Cari-cari tak ada dalam nas hadis. Tapi duk habaq mata dah. Nah, ini masalah. Jadi saya secara peribadi menasihatkan tak sah. Benda-benda macam ni tak sah. Takut. Kok sekali lagi dia termasuk di dalam kalam yang ajnabi. Cakap yang di luar daripada sembahyang. Takut dia membawa kepada batal sembahyang. Takut. Baik, ini jawapan daripada Ustaz Ibnu Al-Hampari. Baik, saya Ustaz nak respon sikit berkaitan dengan satu isu, satu masalah berkaitan dengan baca doa di dalam sembahyang ketika mana setelah kita selesai membaca surah Fatihah waladdallin, kemudian kita sebut Rabbighfirli wali walidayya amin. Nak sentuh sikit sebab hari ni ada kawan-kawan dia post dalam WhatsApp tu, mereka hantar video Ustaz Syamsuri Haji Ahmad. Tajuk video dia masalah doa untuk mak ayah sebelum amin dalam solat. Baik, di sini saya nak bawa Ustaz satu kitab lah ni, kitab Ustaz sendiri ni. Ustaz ada tulis kitab ni, Risalah Al-Hampariyah fi tabyin sifat salat ala qauli sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli ala al-mazhab asy-syafi'i. Kita nak menerangkan sifat sembahyang Nabi, sifat sembahyang di atas sabda Nabi, di atas perkataan Nabi, sallu kama raaitumuni usalli, sembahyanglah kamu seperti mana kamu melihat aku, yakni kama alimtumuni, seperti mana kamu mengetahui aku sembahyang. Mengikut manhaj ataupun mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Yang mana kitab ni saya terjemah daripada 4 buah kitab syarah bagi kitab Minhajul Talibin bagi Imam Nawawi. Apa terjemah kitab ni? Terjemah daripada kitab tu Ustaz baca 4 kitab. Kanzul Raghibin, kitab Imam Mahali, Tuhfatul Muhtaj, kitab Ibnu Hajar Al-Haytami, Riyadul Muhtaj, kitab Syekh Ramli, dan kitab Khatib Syarbini, Mughni Muhtaj, Khatib Syarbini. Ada 4 kitab tu Ustaz baca, 4 kitab tu baru Ustaz terjemah. Ambil kesimpulan daripada 4 kitab tu, yang mana ibarat lebih senang, Ustaz terjemah dalam kitab Ustaz buat ni. Baik, dalam tajuk dia sunat berkata amin. Sunat berkata amin. Baca
Dan sunat bagi musalli berkata amin mengiringi Fatihah setelah diam yang sebentar. Yang ni saktah yang latifah, saktatun latifatun. Sepada subhanallah. Baik, sunat bagi orang yang sembahyang, dia kata amin mengiringi Fatihah. Mana sunat kita tak kata amin pun tak apa. Kita baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berhenti sat. Amin. Berhenti sat tu seterana. Saktah yang latifah. Berhenti sat lah masa kapung kita kata. Sekadar subhanallah. Subhanallah. Sekadar tu. Lepas tu amin. Kita nak ucap amin tak apa, tak ucap amin pun tak apa, sunat ya, tak kata mayang soh, bukan kut-kut lah, memang soh mayang lah. Nampak? Baik, kemudian syarah dia, dan dikehendaki dengan mengiringi itu ialah tidak mencelah di antara keduanya, di antara waladdallin dengan amin tu oleh satu lafaz. Mana sunat kita berhenti seketika tu, jangan mencelahkan di antara waladdallin dengan amin tu oleh apa-apa lafaz pun. Maknanya kita baca waladdallin sengat sat amin. Jangan mencelah dengan kalimah lain. Tetapi sekiranya seeloknya dikecualikan seumpama Rabbil Fili. Rabbil Fili boleh. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil Fili. Amin. Itu boleh. Sebab apa? Kerana hadis hasan. Mana kerana datang daripada hadis mana Nabi pernah berkata, dan hadis ni dalam pangkat hadis hasan. Nabi kata apa? Bahwasanya Nabi berkata mengiringi waladdallin Rabbil Fili amin. Intaha Tuhfatul Muhtad daripada Ibn Hajar. Baik, hadis ni kita baca sikit hadis dia. Sebab Ustaz Syamsuri dia tak jumpa hadis. Mari kita baca. An Wa'il ibn Hujr annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala rabbil fili amin. Dan diriwayatkan daripada Wa'il bin Hujr bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW ketika baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Nabi berkata rabbil fili amin. Okey, boleh. Hadis ni hadis hasan. Boleh tengok rojokkan hadis ni dalam kitab As-Sunan Al-Kubra bagi Imam Al-Baihaqi, juzuk yang kedua muka surat 58, dan juga Al-Mu'jam Kabir bagi Imam At-Tabarani, juzuk yang ke-22 muka surat 43. Boleh tengok kita tu kalau nak tengok lah ni. Kalau orang kampung memang tak tengok lah sebab tak ada kita dengan ustaz ni, Ustaz Syamsuri ni. Tengok kita ni ustaz. Ada hadis ni, dia cari tak jumpa, dia kata tak boleh. Ni hadis ada ni. Baik. Dan sekiranya bahwasanya jikalau menambah ia musalli di atas demikian itu, di atas Rabbil Fili itu tambah apa? Wali walidayya wali jami'al muslimin. Tambah ghairil maghdubi alaihim waladdallin Rabbil Fili wali walidayya. Boleh tak tambah wali jami'al muslimin? Amin. Jawab dia, nescaya tidak memberi mudarat pengiringan tersebut. Tak jadi mudarat, tak memberi mudarat, mana tak tercedera lah. Dalam masalah bila kita baca pada dia sebelum kita amin, kena berhenti sat, dia tak menjadi cedera amin. Apa dia? Berhenti seketika tu. Dengan sebab kita baca Rabbil Fili wali walidayya. Mana masih duduk dalam konteks kita sunat kita berhenti seketika, diam sebentar. Faham? Dan juga dia tidak membawa kepada batal sembahyang. Sebab Ustaz
Syamsuri kata tadi, dia kata takut batal semayang, kut jadi kalam ajnabi. Rabbi fili wali walidayya ni bukan kalam ajnabi. Ini dia panggil apa? Dia panggil ad-du'a. Doa ni suatu masuk dalam bab zikir, az-zikru fi solat. Zikir dalam sembahyang. Mana dalam sembahyang ni zikir tidak membatalkan sembahyang. Kita berzikir. Sebab doa ni masuk dalam zikir. Boleh kita berdoa ni dalam sembahyang. Apa siapa nak jadi kalam ajnabi pula? Rabbi fili wal walidayya ni doa bukan kalam ajnabi. Bagi jelaslah, bagi pastilah. Jangan dok kod. Faham? Ini kalau kita nak rojok, kalau kata bahasa nak rojok lah, untuk Ustaz Syamsuri ni, kalau kita nak rojok, boleh tengok dalam kitab I'anatul Talibin, juzuk yang pertama, muka surat 147. Boleh rojok kitab Nihayatul Muhtaj, juzuk yang pertama, muka surat 709. Boleh rojok kitab Bujarimi Al-Khatib, juzuk yang kedua, muka surat 25. Boleh rojok kitab Hawasi Sibramul Lasi dengan Ibnu Qasim, dalam kitab Hawasi bagi Tuhfatul Muhtaj Ibnu Hajar, juzuk yang kedua, muka surat 59. Dan boleh juga rojok kitab Buriyah Tutulak Syedok Ajawi tu, juzuk yang pertama, muka surat 126 kalau silap, ada dalam tu. Baik, aku nak respon sikit video seorang pilot yang mengkritik jawapan Ustaz Al-Hambari. Pilot tu kata hadis tersebut kata Nabi sebut Rabbighfirli saja, mana ada sebut wali walidayya. Jadi boleh tak kita tambah wali walidayya? Baik, kita tengok apa komentar Syekh Ali Ash-Shibramalisi rahimahullahu ta'ala berkenaan hadis tersebut. Sebab aku rasa Syekh Ali Ash-Shibramalisi rahimahullahu ta'ala lebih faham hadis tersebut dari pilot bendul tu. Beliau menjelaskan kedudukan hukum jika lafaz doa Rabbighfirli itu ditambah dengan lafaz yang lain, sebagaimana katanya wa yanbaghi annahu law zada ala zalika wa liwalidayya wa li jami'il muslimin la yadurra aidan. Artinya, dan sepatutnya jika ia menambah lafaz itu, yakni Rabbighfirli dengan lafaz bacaan wali walidayya wali jami'il muslimin, ia juga tidak memudaratkan, yakni tidak menggugurkan hukum sunat menyebut amin. Baik, kesimpulannya, sebelum kita nak kata amalan tersebut bolehkah tak bolehkah, kita kena kaji betul-betul. Jangan kaji seorang-seorang, kena tanya orang yang lebih alim daripada kita. Jangan kita rasa kita dah mengajar hadis berpuluh tahun, kita dah ingat semua hadis. Kita rasa kita lah yang paling alim pasal hadis. Cara kita ni, kalau tak jumpa hadis, tak semestinya hadis itu tak ada. Mungkin hadis itu ada, kita aja yang tak jumpa. Sekadar itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.